Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullah wa salam ala hadha an-nabiy karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمناها سليمان وكلما آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحن وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة العقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين والعلماء العاملين، حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dengan nikmatnya kita dapat duduk di dalam keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu majlis yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi keberkatan hidup kepada kita sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam kitab Al-Muwa'izatul Badi'ah, iaitu kita pada menyatakan segala pengajaran yang indah-indah yang mana musannif kita mengambil daripada hadis-hadis kursi, yang mana lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah Azza wa Jalla. Pengajaran yang ke-19, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-19 berkata Allah Ta'ala, "Hei anak Adam, sabar olehmu dan rendah olehmu akan dirimu, nescaya aku tinggikan akan dikau, dan syukur olehmu akan nikmatku, nescaya aku tambah bagimu, dan minta ampun olehmu daripada aku, nescaya aku ampun bagimu." Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan apabila engkau minta daripada aku, nescaya aku perkenankan bagimu, dan taubat olehmu kepadaku, nescaya aku terima akan taubatmu. Pohon olehmu kepada aku, nescaya aku beri akan dikau. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-19 berkata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kursi, "Hei anak Adam, sabar olehmu dan rendah olehmu akan dirimu, nescaya aku tinggikan akan dikau." Dan antaranya hadis kursi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi menyuruh kita supaya sentiasa sabar dan merendah olehmu akan dirimu. Dan yang mana dalam hadis ini dikumpul sekali sabar dengan rendah diri. Dua perkara ini payah.
iaitu payah untuk dimiliki oleh sesiapa sahaja, melainkan orang-orang yang sentiasa mujahadah, sentiasa melawan hawa nafsu yang tidak baik. Dia mujahadah, dia lawan, maka sifat yang tinggi ini, sabar dan rendah diri ini akan hadir dalam dirinya. Sebab apa? Jawapan dia, nescaya aku tinggikan akan dikau. Nescaya Allah Ta'ala akan tinggikan. Pertama sekali, sifat orang yang sabar ini, sebab sabar ada suatu perkara yang sangat payah. Sabar di atas nak membuat ketaatan kepada Allah satu hal. Sabar nak meninggalkan, nak menjauhi daripada maksiat satu hal. Sebab itulah ganda-ganda pahalanya berbeza. Sabar di atas iaitu melakukan ketaatan kepada Allah, maka pahalanya tinggi, lebih daripada sabar daripada membuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua-dua itu ada fadilat masing-masing. Jadi siapa yang ada sabar di atas mengerjakan ketaatan pada Allah dan dan menjauhi daripada sabar di atas menjauhi daripada maksiat pada Allah, besar belaka pahala. Imam Ghazali menyatakan, satu lagi sabar di atas bala Allah Subhanahu Wa Taala, berbentuk penyakit, berbentuk sakit dan sebagainya. Ini barang ini yusrun 'alal lisan, mudah di atas lidah, iaitu saqal 'alal badan atau 'alal jawarih, berat di atas badan kita nak menanggung. Sebab itulah diri orang yang sentiasa sabar ini, Allah Subhanahu Wa Taala perintah di ahli kursi ini, maka maqam dia tinggi, kedudukan dia tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala bukan di akhirat nanti, di dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat maqam dia tu, kedudukan dia tu. Dia sabar, maka Allah Taala akan angkat. Dan rendah olehmu akan dirimu. Sebab sifat syaitan adalah sentiasa sombong dan takabur. Jadi sifat kita nak merendah diri itu ada suatu sifat yang sangat payah. Tetapi dalam hadis Nabawi, Rasulullah menyatakan, siapa yang rendah diri, kerana Allah betul-betul, nescaya rafa'allah, nescaya Allah Ta'ala akan angkat darjatnya. Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Ketinggian darjat di sisi Allah itu adalah orang yang mulia disebabkan dia rendah diri. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak menceritakan bahawasanya hamba-hamba Allah yang wa ibadur rahman alladhi yamshuna fil ardh, di antaranya hamba-hamba Allah yang pemurah itu, iaitu hamba Allah yang Tuhannya yang bernama Ar-Rahman, sifat pemurah itu, yang mana bila dia berjalan di atas muka bumi ini, dia berjalan yamshu, dia berjalan hal keadaan rendah diri. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Kalau kita tengok dabbus salihin, amalan orang-orang soleh terdahulu, qiyamul lail wa kathratul naflah, salatul naflah, dan di antaranya banyak amalan orang soleh terdahulu memperbanyakkan ibadah sembahyang sunat. Dan di antara lagi disebut oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, di antaranya ialah iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan dabbus salihin, iaitu amalan orang soleh terdahulu, bila dia berjalan di atas muka bumi, dia sentiasa rendah diri, dia sentiasa rasa aku ni kerdil, siapalah aku ini, kalau di sisi Allah tidak ada nilai, apa guna aku sebenarnya. Di sisi manusia memuji, manusia sanjung, masyhur, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada guna apa-apa, maka tidak jadi apa-apa. Itu di antaranya. Sebab itulah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, ciri-ciri mereka, banyaklah di antara gementar hati dia bila menyebut nama Allah. Dan di antaranya lagi mereka berjalan di atas muka bumi ini sentiasa rendah diri. Itu di antaranya. Jadi jawapan dia, siapa yang rendah diri ini, siapa yang sabar,
nescaya aku tinggikan akan dikau. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan tinggi maqam dia. Allah Taala tidak akan perhinakan dia. Lebih lagi ketika dia nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Taala akan hadiahkan kepada dia husnul khatimah, iaitu kesudahan yang sangat baik. Itu di antaranya. Ini kesudahan ini semua orang nak belaka, sebab manusia akan dikira kesudahan dia macam mana. Kalau dia pada awal baik, pertengahan baik, akhir baik, alhamdulillah. Tapi hak kita takut awal baik, pertengahan baik, kesudahan celaka, na'udzubillah min zalik. Sebab di sana ada orang yang jahat, pertengahan jahat tapi kesudahan baik. Itu di antaranya. Sebab itulah salah satu ciri sifat-sifat yang baik. Bila seorang tu amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadiahkan kepada dia husnul khatimah, iaitu kematian ataupun kesudahan yang sangat baik. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan syukur olehmu akan ni'matku, nescaya aku tambah bagimu. Kata Allah Azza wa Jalla di hadis kursi, syukur olehmu, berterima kasih olehmu akan nikmat Allah, nescaya aku tambah bagimu. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu nak menghitung akan nikmatku, kata Allah Azza wa Jalla, la tuhsuha, nescaya kamu tidak akan dapat hitung. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bermacam-macam nikmat rasanya, nikmat iaitu jalannya, nikmat sana sini, bermacam-macam nikmat. La tuhsuha di situ, kalau kita nak hitung, bahkan kalau kita nak hitung tidak akan boleh. Baru nak hitung tidak akan boleh nak menghitungkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila satu hal al-iman seperti mana disebut oleh al-iman iaitu Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyatakan bahawasanya manusia satu hal nikmat Allah dia sudah tak boleh nak hitung dah. Hak menjadi masalahnya, satu nikmat Allah begitu banyak Allah Taala beri kepada dia, dia tak boleh nak hitung satu hal, tetapi dia menggunakan nikmat itu jalan yang tidak diridai oleh Allah, itu yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahawasanya betapa murkanya Allah Azza wa Jalla kepada iaitu kepada hamba-hambanya, yang mana dengan nikmat itulah dia menggunakan jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi disebut juga dalam hadis-hadis yang lain, nikmat Allah itu dipersia-siakan, tidak ambil manfaat daripada nikmat Allah. Hak satu buat maksiat satu hal dah, dosa satu hal dah. Hak yang rugi juga ialah orang yang mengambil nikmat Allah itu, yang Allah beri kenikmatan pada dia tu, dia sia-sia, dia tidak buat perkara yang berfaedah. Ini satu perkara yang sangat panggil rugi. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jawapannya, sesiapa yang bersyukur akan nikmatku, mana jalan syukur akan nikmat Allah? Kita guna nikmat Allah itu jalan yang diredai oleh Allah, jalan yang Allah suka, jalan Allah kasih, jalan yang Allah beri petunjuk. Jalan ni begini, nak jadi kekasih aku, menggunakan nikmat aku kat arah ni. Nak jadi musuh aku, ni jalan dia begini. Maka tanda orang bersyukur pada Allah iaitu dia menggunakan nikmat Allah itu, jalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak sempurna di atas lidah saja, tetapi mesti alal jawarih, mesti di atas badan. Alhamdulillah, dah memadai, dah besar fadilat dia kita sebut tidak dapat nikmat Allah, alhamdulillah. Syukur dengan lafaz kita tu alhamdulillah dah. Tetapi kita tidak guna syukur berterima kasih itu
muafakat dengan badan kita. Ada muafakat maksudnya mulut alhamdulillah, tapi nikmat Allah guna pula jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Sebab ramai orang yang dapat nikmat Allah, dia kata alhamdulillah, kita insya-Allah kita akan buat suatu hiburan konsep yang begini. Alhamdulillah, sambutan itu sangat tarian joget itu alhamdulillah, syukur, sambutan sangat baik. Itu dak muafakat dengan badan, alal badan. Dia bersyukur di atas maksiat pada Allah, padahal itu haram. Itu bukan dikatakan syukur yang sebenar. Tetapi orang yang beriman pada Allah, syukur pada lidah dia, muafakat dengan badan dia. Itu syukur yang sebenar, seperti mana Al-Ibrahim Adham rahimahullahu ta'ala berkata, tanda orang tu bersyukur sungguh ialah dia, mana mulut dia berkata alhamdulillah, tapi badan dia sentiasa mengerjakan ke perkara yang baik diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah juga oleh seorang ulama tasawuf seperti Al-Imam Syekh Abdul Salam, dia menyata memadailah kita kalaulah seorang itu tidak menyatakan alhamdulillah, tetapi dia menyebut, dia tidak sebut alhamdulillah, tapi dengan setiap detik nikmat Allah, dia sentiasa guna jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi disebut lagi oleh Imam Ghazali, perkara yang terbaik ialah mulut sentiasa berkata alhamdulillah, tapi badan sentiasa melakukan kebaikan demi kebaikan, tanda bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila ditanya hujjatul Islam, ketika Imam Ghazali ini, dia sebagai hujjah, orang buat rujukan dia pada zaman dia ketika itu. Sebab itulah bila orang tanya Imam Ghazali, sifat orang munafik itu wahai macam mana Imam Ghazali? Imam Ghazali menyatakan, iaitu lidah kata alhamdulillah, lidah kata bersyukur, tapi badan tetap buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Imam Ghazali, dia pergi situ lalu, dia jaga situ lalu. Sebab hak ni ciri-ciri munafik ni takut. Mulut bersyukur pada Allah, tapi badan sentiasa buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tinggi ilmu adab Imam Ghazali. Dia jaga selalu situ. Dia sekat selalu nafsu yang jahat, yang orang panggil Imam Ghazali adalah seorang ulama tasawuf yang hebat. Dia nampak selalu situ. Di situ ada tipu daya, ada terghiu, ada suatu tipu daya daripada syaitan, yang mana mulut berkata Allah alhamdulillah, tapi badan berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu setengah daripada tipu daya. Kalau kita tengok pada situ baik dah, baguslah. Macam orang mengerjakan ibadah sunat lah. Selalu saya sebut sama. Macam seperti mana Syekh Syekh Ibn Atta'illah sebut. Kalau zahir kita tengok orang tu puasa sunat bagus, ibadah sunat, sembahyang sunat bagus, tapi yang fardu dia mencacatkan yang fardu pula. Itu masalah. Hak fardu dia buat tak jaga, buat tak sempurna. Tapi yang memperbanyakkan yang sunat, itu setengah daripada tipu daya juga. Hak yang naknya menyempurnakan betul-betul yang fardu dan memperbanyakkan yang sunat. Sebab apa awak sembahyang lewat? Oh, saya puasa sunat hari ni. Itu setengah daripada tipu daya syaitan. Itu di antaranya. Syaitan memperdayakan dia dengan hal-hal yang sunat, tetapi mempelekeh ataupun mempermainkan yang fardu. Orang yang sempurna itu, orang yang baik, yang bahagia itu, orang yang menyempurna betul-betul yang fardu dan memperbanyakkan yang sunnah. Itu bukan tipu daya. Maka sama juga dengan bersyukur ini, seperti mana Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali dia menyatakan tanda orang munafik itu ialah berterima kasih pada lidahnya, tapi badan sentiasa mengekar buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat nikmat Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi diri dia tu dalam maksiat pada Allah. Diri dia tu buat maksiat pada Allah. Contoh kita kata apa lagi? Contoh, alhamdulillah, iaitu saya
iaitu hiburan yang akan disambut dengan hebat dan sambutannya sangat baik. Alhamdulillah, sebut insya-Allah kadang-kadang. Tengok itu di antaranya. Itu di antara setengah daripada tipu daya. Itu di antaranya. Soal kejahilan dia satu hal dah. Tapi kalau pandangan kita sebagai orang-orang yang mempelajari ilmu Allah ini, takut kalulah kita duduk hal keadaan begitu, iaitu suatu tanda tipu daya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Jadi hak yang sempurnanya ialah bersyukur dengan berkata alhamdulillah setiap nikmat yang Allah Taala bagi pada kita, dan kita gunakan nikmat itu jalan yang sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang bahagia, itulah orang yang akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, barang siapa yang syukur olehmu akan nikmatku, nescaya aku tambah bagimu. Allah Taala akan tambah nikmat kita. Kita bersyukur, nikmat ku lain pula. Nikmat kadang-kadang dia berbeza. Kita bersyukur satu nikmat ini, kadang-kadang nikmat lain pula Allah Taala bagi. Kita bersyukur tentang nikmat makan, kita kata Allah Taala tambah nikmat lain. Nikmat bahagia ke, bahagia rumah tangga ke, dia bukan syukur, orang panggil bukan tidak mestinya kita bersyukur nikmat Allah makan ditambah nikmat makan juga. Tidak mestinya begitu. Maknanya Allah Ta'ala boleh tambah lagi. Sebab Allah Ta'ala kata, suatu kebaikan yang kamu syukur, aku boleh tambah berganda-ganda lagi. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bersyukur dengan nikmat makan, Allah Ta'ala tambah lagi nikmat makan. Dan nikmat lain Allah Ta'ala tambah lagi. Macam mana? Contohnya di antara disebut oleh Imam Sya'rawi, di antaranya nikmat keberkatan itu. Tu nikmat keberkatan, nikmat kebahagiaan, nikmat ketenangan Allah Taala bagi pula. Disebab satu saja kita bersyukur dengan sebutir berah kita makan tu, kita bersyukur satu tu, Allah Taala tambah nikmat-nikmat lain. Tu di antaranya. Itu di antara yang disebut oleh para ulama-ulama yang mu'tabar yang membahaskan berkaitan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minta ampun olehmu daripada aku, hei anak Adam, nescaya aku ampun bagimu. Allah Ta'ala menyatakan, wahai anak Adam, sentiasa minta ampun daripada aku. Tak kiralah dosa sebesar mana pun dosa kamu, dosa terdahulu ke, dosa hak sekarang, dosa hak tidak sengaja ataupun sengaja, kamu nak kembali pada Allah. Sebesar mana pun dosa kamu, minta ampunlah daripada aku. Aku sentiasa iaitu sentiasa menerima permintaanmu, keampunanmu. Kamu nak minta ampun dari aku tu di antara kata Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah dalam hadis yang selalu kita baca dah, Allah Ta'ala akan membuka tangannya seluas-luasnya untuk menerima taubat hamba-Nya di waktu siang. Allah Ta'ala bila waktu siang pula Allah Ta'ala membuka seluas-luas tangannya, yakni rahmat Allah itu dibukakan pada siang hari untuk menerima taubat hamba-hamba-Nya, iaitu yang berdosa di waktu malam. Sekiranya dalam hadis yang lain disebut, sekiranya kamu datang hal keadaan aku berjalan, aku datang hal keadaan kamu berlari. Jika kamu datang hal keadaan aku berlari, aku datang hal keadaan secepat itu lagi. Itu nisbah kepada pengampunan Allah. Nisbah kepada pengampunan Allah itu cepat, ataupun Allah Ta'ala segera nak mendengarkan, atau iaitu tadarru', mengadu seorang hamba kepadanya tentang dosa-dosa itu. Di antara disebut oleh imam, itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta ampun olehmu daripada aku, nescaya aku akan ampun bagimu. Itu di antaranya yang sentiasa minta dengan ampun dengan Allah. Paling kurang sentiasa memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja kita berada. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampun kepada kita. Itu di antaranya. Itu disebut oleh para ulama-ulama berkaitan dengan keampunan.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka apabila engkau minta daripada aku, nescaya aku memperkenan bagimu, hai anak Adam. Apabila engkau, wahai anak Adam, kamu minta sesuatu daripada aku akan perkenan bagimu. Setiap permintaan kita dengan Allah, Allah Ta'ala perkenan. Dan saya minta, tak nampak pun, tak perkenan pun, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah diperkenan. Dia ajil, sama ada perkara itu dah cepat, segera ataupun lambat. Dia cara Allah Ta'ala menunai permintaan hamba ni, kadang-kadangnya diberi pada kita terus, kadang-kadang ditangguh sikit, lambat sikit, kadang-kadang diberi pada anak-anak, kadang-kadang diberi kepada cucu. Itu kadang-kadang tak siapa lagi tu diberi kepada di negeri akhirat tu. Ganjaran yang sangat besar di Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Hakikatnya Allah sentiasa mendengar permintaan hamba-Nya. Allah Taala akan minta, akan memperkenankan sesuatu hamba itu di antaranya. Melainkan Allah Taala tidak perkenan iaitu orang-orang yang bermaksi, orang yang sentiasa buat maksiat pada Allah. Itu Allah Ta'ala tidak perkenanlah. Sebab ia terhijab, ada hijabah, ada terhijab di situ. Suatu permintaan Allah, sesuatu pemberian Allah terhijab, kata Rasulullah, disebab kamu makan benda haram, kamu isi benda haram, sesuatu yang haram, di situlah terhijab. Itu di antaranya. Bila kita sudah bersih daripada yang haram, dia berbuat maksiat pada Allah, maka Allah Ta'ala akan memperkenankan. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama. Tetapi jikalau kita tidak berbuat apa-apa maksiat pada Allah, maka tadilah jalan hak tadi. Dan ada yang ditambah oleh Ibrahim Adahan lagi, iaitu kadang-kadangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu nak menguji kita tahap mana kita kembali pada Allah ataupun kita mempertikaikan pemberian Allah itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan taubat olehmu, nescaya aku terima akan taubatmu, hai anak Adam. Taubat dengan meminta ampun. Taubat iaitu suatu perkara yang kita keseluruhan kita akan kembali pada Allah. Taubat meminta ampun, padahal minta ampun tu lebih kuranglah dengan taubat tu. Iaitu taubat ini iaitu iaitu kita minta dengan Allah keseluruhan, kembali pada Allah. Itu minta ampun, kita hal keadaan bersih. Walaupun kita hal keadaan kita bersih, sentiasa minta ampun dengan Allah. Itu beza sedikit. Adapun taubat, kita minta keseluruhan. Minta keseluruhan. Tak kira hak mana ke, lebih lagi kita ada buat kesilapan besar dengan Allah, maka minta Allah Ta'ala kita taubat pada Allah. Taubat iaitu kembali betul-betul kepada Allah, yakni tidak ada niat lagi untuk kembali kepada kenikmatan maksiat itu. Itu di antaranya. Itu di antara disebut sebagai taubat olehmu akan kepadaku, nescaya aku akan terimamu. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW lain, bahkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sesekali tidak menyatakan aku tidak akan menerima taubat hamba-hambaku. Kebanyakan dia guna lafaz nescaya aku akan ampun bagimu, nescaya aku akan terima kepadamu. Dan disebut juga innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya aku sangat kasih kepada hamba-hambaku yang sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antaranya. Melainkan hak maksiat tadilah, tu kena taubat betul-betul, iaitu taubat nasuha. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan pohon olehmu kepada aku, nescaya aku beri akan dikau pohon, yakni dia dengan makna ya Rabbi, dengan makna mohon, dengan makna sini hak saya ngaji dengan tuan guru tu, dia kata ai ya Rabbi
dengan sentiasa sebut-sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahim, ya Rahman, kita sebut ianya nama Allah tu. Kita mohon kepada keseluruhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil sebagai memohon itu disebut Al-Lidzul ya Dzal Jalali wal Ikram, pertegah olehmu ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu di antaranya pohon kita sesuatu hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, nescaya aku berikan akan dikau, aku akan beri pada engkau. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Itu balik bila sesuatu pemberian Allah itu balik kepada yakin pula lah. Yakin pula. Bila keyakinan kita kurang, macam manakah Allah Ta'ala nak bagi? Kalau keyakinan kita lebih, maka dia cepat sampai. Itu di antaranya. Banyaklah kalau cerita tentang keyakinan-keyakinan itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan beri sedekah olehmu daripada aku, nescaya aku beri berkat bagimu pada rezekimu, dan sebut olehmu akan kalau kita tengok sebelah tu siratul rahim dengan qarabat, akan dan iaitu sebut olehmu iaitu apa tu itu? Kasih. Dan sebut olehmu akan kasihmu, nescaya aku tambahkan umurmu. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, iaitu beri sedekah olehmu daripada aku, nescaya aku beri berkat pada rezekimu. Itu di antaranya. Jadi Allah SWT kata dalam hadis kursi ini, beri olehmu daripada aku. Sebab apa Allah Azza wa Jalla sebut daripada aku? Sebab pemberian hakikatnya sesuatu yang kita miliki itu adalah daripada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala menyatakan daripada aku. Kamu sedekahkan sesuatu pemberian yang aku beri kepada kamu, nescaya aku beri berkat bagimu pada rezekimu. Tak kira kita sedekah di mana saja, besar ke kecil ke, tak kira. Yang penting kita niat betul-betul ikhlas pada Allah, bersedekah, Allah Ta'ala akan beri berkat. Berkat, apa itu berkat? Iaitu ziyadul khair. Itu berkat. Orang tanya apa itu berkat? Iaitu ziyadul khair, bertambah kebaikan. Kalau kita nak tahu rezeki kita berkat ataupun kehidupan kita berkat, kita tengok kebaikan kita bertambah atau tidak. Kalau rezeki kita tak berkat, kehidupan kita tidak berkat, kalau kebaikan tak bertambah, itu tidak ada keberkatan. Sebab diri berkat itu ziyadul khair, bertambah kebaikan. Maknanya sesuatu kebaikan tu, sesuatu yang kita buat itu, maka kebaikan itu tambah. Kita buat kebaikan ini, kita buat sebegini, hati sentiasa nak melakukan kebaikan. Berkatlah tu. Berkat tu. Hati Allah nak buat semua kebaikan. Dan je. Hati sentiasa nak buat baik semua ke orang, nak buat baik semua sini nak sini. Dan dah panggil, kadang-kadang dan. Begitu. Mana hati sentiasa ilal khair, sentiasa lapar dalam nak melakukan kebaikan. Itu siapa kata? Abdullah Ibn Abbas. Itu bila ditanya kepada dia apakah berkat itu, dia menyatakan ziyadul khair, bertambah kebaikan, iaitu ilal khair, lapar kepada kebaikan. Lapar sentiasa dahaga kebaikan, nak buat kebaikan itu alhamdulillah. Kata Abdullah bin Abbas, jika kamu mendapati perkara itu ada pada diri kamu, yakinlah itu suatu keberkatan daripada Allah, itu kurniaan daripada Allah. Allah nak menjadikan kamu itu baik, Allah nak menghendaki kamu itu baik, dan Allah nak menghendaki kamu menjadi kekasih dia.
kalau kita ada semua begitu. Dah walaupun mari ribut, mari ni, tapi tetap kita duduk dalam kebaikan semua, kebaikan. Berkatlah tu. Berkat. Tu di antaranya itu disebut oleh para ulama berkaitan dengan tu. Dah macam mana pula dia buat maksiat. Lepas tu dia buat buat kebaikan semua, kebaikan. Itu di antaranya. Maka kata ulama, diri hak yang dia nak buat kebaikan itu adalah suatu kebaikan dah dalam diri dia. Tapi tidak jernih pada keseluruhan badan dia. Jadi tak sempurna jugalah. Hak kita duduk dalam kebaikan dah, sentiasa nak kebaikan, itu hak itu keberkatan yang hakiki, yang sungguh. Sebab kita tidak melakukan maksiat, tapi kita sentiasa buat kebaikan. Maka berdiri bertambah keberkatan itu menunjukkan pada diri kita itulah kebaikan yang hakiki. Kalau dia buat maksiat, duduk buat maksiat pada Allah, buat maksiat, tidak ada rasa nak taubat pada Allah, buat maksiat, tapi nak kebaikan, tetap kebaikan semua. Maka itu sebenarnya hakikatnya pada diri dia sudah ada kebaikan, tetapi keseluruhan ataupun kehidupan dia sebenarnya tidak ada keberkatan lagi. Siapa kata itu yang disebut oleh Syekh Mufti Kerajaan Mesir, itu Syekh Ali Al-Juma'i. Dia kata ketika iaitu dalam memberi fatwa orang tanya begitu, tu dia kata begitu. Tak sama juga Sahih Syekh Ramadan Al-Buti juga kata begitu. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan sebut olehmu akan kasihmu, iaitu disebut di sini nasihat akan bertambah, iaitu hak tepi itu musannif kita letak nombor 1 tu artinya silaturrahim dengan kerabatnya. Jadi kita salah satunya umur panjang. Salah satunya umur seorang tu panjang, iaitu kalau kita selalu hubung silaturrahim, umur kita akan panjang. Banyak lagi lah. Umur panjang ni orang yang sentiasa melakukan kebaikan, umur dia akan bertambah. Lebih lagi orang yang silaturrahim dengan kaum kerabat dia. Dengan kaum kerabatnya, maknanya tidak ada pergaduhan di antara kaum kerabat dia tu. Kalau jarang-jarang, kalau panggil kata ulama, iaitu kalau kita pergi kadang-kadang, tapi jumpa baik molek ada, jumpa ahlan wa sahlan, jumpa molek tak ada gaduh benda dengan kaum kerabat kita, waris kita ni. Tapi cuma tak pergi mari gitu saja. Jumpa alhamdulillah, jemput pergi alhamdulillah, buat suruh buat sesuatu kita buat, suruh doa sesuatu kita buat, maka itu dikatakan silaturrahim dah. Yang dilarangnya putus silaturrahim. Sebab salah satu umur panjang silaturrahim. Itu di antaranya. Iaitu sebab apa? Sebab kalau kita hubung dengan silaturrahim, orang jumpa kita, orang kata apa? Lah panjang umur. Duduk umur panjang umur kita. Berkat kalam mulut orang tu. Lama kita tak berjumpa orang, tiba-tiba jumpa, panjang umur, orang kata. Panjang sungguh umur. Itu di antaranya. Dah macam mana pula orang ni buat kebaikan demi kebaikan, tapi mati dah dia. Dia buat kebaikan semua tapi mati dah dia tu, macam mana pula? Tu hak yang buat maksiat tu umur panjang oleh Tuhan bagi. Hak yang tak sembahyang, yang buat lekeh-lekeh agama Islam ni, Tuhan bagi panjang umur. Kadang-kadang orang kafir ke munafik ke, hak tu gana pula tu. Kata buat kebaikan akan bertambah umur. Maka ulama jawab, iaitu umur kita sudah bertambah hakikatnya. Sepatutnya kita, kata ulama, disebabkan kita melakukan kebaikan, patutnya umur kita belah-belah tu mati dah sepatut tu. Kata ulama, yang akan daripada asar dari sebuah hadis Nabi SAW, yang mana sepatutnya umur dia 50 lebih tu mati dah, tapi Allah Ta'ala panjang lagi. Sampai 60 lebih, 70 lebih, tu di antaranya. Itu diri dia buat kebaikan tu. Diri umur tu tidak diukur dengan panjang tu, tapi dikira keberkatan umur itu. Itu di antara. Sebab dah dikira orang yang matang itu ialah orang yang mengenal betul-betul
ma'rifatullah, itu orang yang matang sebenar. Bukan matang jaga standard begitu, bukan matang begitu. Orang yang matang yang sebenar, orang yang betul-betul ialah orang ma'rifatullah. Itu di antaranya. Maka begitu juga dikatakan orang yang umur panjang sebenar ialah orang yang sentiasa dalam umur yang ada keberkatan. Mana dalam usia kebaikan dia melakukan kebaikan semua, umur dia ada tambah panjang tu, baik. Umur yang pendek itu, ini ulama sebut. Ulama seperti mana, saya dah ingat ada apa seorang ulama tersebut, ulama tasawuf jugalah. Dia menyatakan umur yang pendek itu ialah umur yang umur yang panjang tetapi melakukan maksiat pada Allah, derhaka pada Allah. Hakikatnya umur dia pendek. Sebab apa? Sebab umur dia tidak mendatang keberkatan dan dia tidak dinilai langsung, bahkan dia sebagai mayat yang hidup yang sedang berjalan. Itu disebut oleh para ulama tasawuf lah. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah kalau kita tengok berapa orang baik-baik mati, sebenarnya umur dia patutnya mati dah 20 lebih, 30 lebih, tapi dia mati umur dalam 50, kadang 40 dia mati. Sebab oleh kerana apa? Sebab dia buat kebaikan. Allah Ta'ala tambah. Allah Ta'ala akan tambah umur ni. Itu dikata jawapan bagi orang yang bertanya, kenapa orang yang baik mati awal. Orang yang jahat tu, sebenarnya jawapan dia ialah sepatutnya dia mati awal dah, tapi oleh kerana dia melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala tambahkan umur dia. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tuntut olehmu daripada aku akan sembuhmu, dan saya aku lanjutkan akan sihatmu, kata Allah Azza wa Jalla. Hei anak Adam, tuntut olehmu, yakni minta tadarruk dengan Allah akan sembuh, saya aku lanjutkan akan sihatmu. Kalau meminta semua dengan sihat, ya Allah, minta sihat, Allah Ta'ala akan lanjut kesihatanmu tu. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Sebab diri orang yang sentiasa minta umur panjang dalam ketaatan, itu suatu kesihatan yang Allah beri adalah kesihatan yang sebenar. Itu di antaranya. Minta olehmu, Allah Ta'ala kata minta sihat. Sebab itulah disuruh kita sentiasa minta sihat semua. Tubuh badan kita untuk melakukan iaitu ketaatan pada Allah. Allah Ta'ala kata aku akan lanjut, akan bagi kesihatanmu. Adalah Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala kalau kita berasa Allah Ta'ala nak bagi lagi itu Allah nak beri ujian, kebaikan juga. Itu di antaranya, bukan Allah Ta'ala nak sia-sia begitu. Kebaikan itu yang kita minta. Itu di antaranya. Jadi Allah beri sesuatu kebaikan, beri kepada kita umur, iaitu sihat itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena minta semua. Nikmat sihat ni nikmat paling mahal. Betul Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah, mintalah afiat pada tubuh badan aku di dunia akhirat. Minta Allah Ta'ala ni beri kesihatan semua pada kita. Jangan jemu. Biar kita sakit pun tak apa, ya Allah berilah sihat, beri sihat. Nikmat sihat ni nikmat yang paling mahal. Bila suatu nikmat sihat itu kita guna pula jalan yang diredai oleh Allah, maka suatu nikmat yang sangat dikasihi oleh Allah. Itu di antaranya. Kalau mari tak sihat tu, itu Allah Ta'ala beri pahala juga. Doa dah untuk kesihatan, tapi mari juga sakit-sakit itu, maka itu Allah Ta'ala kasih juga tu, bukan sia-sia juga. Sebab wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah dulu, dulu dia berasa risau pula bila dia berasa sihat berpanjangan. Dia berasa sihat. Sebab apa? Sebab dia takut dengan nikmat sihat inilah dia tidak kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bila nikmat sakit inilah akan sentiasa mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang awam ini, sentiasa minta
nikmat sihat pada Allah dan sentiasa mengadu pada Allah nak melakukan kebaikan. Itu di antaranya. Bermula sejahtera itu di dalam seseorang, iaitu bermula sejahtera ini ataupun kita kata bahagia, keistimewaan pada diri seseorang itu, iaitu pada diri seseorang itu. Pada diri seseorang itu mana? Dia melakukan kebaikan lah. Itu di antara yang melakukan kebaikan, ketaatan, dengan nikmat sihat dia melakukan kebaikan. Itu sejahtera yang sebenar pada diri seseorang itu. Bermula ikhlas itu di dalam wara', dan gemar itu di dalam taubat, dan kaya itu di dalam memadai dengan yang sedikit. Bermula ikhlas itu di dalam wara'. Ini tidak wara', tidak akan tidak orang panggil tidak ada wara' selagi tidak ada ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikhlas itu di dalam wara' seseorang itu. Panggil kalau hanya sekadar wara' tapi tidak ada keikhlasan, tak jadi. Dia nak wara' iaitu ikhlas itu mesti diisi dengan wara'. Bila ada ikhlas betul dalam diri dia akan mencermin wara' di luar. Itu di antara disebut oleh Allah Azza wa Jalla di Hadis Kursi. Dan gemar itu di dalam taubat, yakni apa gemar? Iaitu suka, gembira yang sebenar ialah orang yang kembali pada Allah. Itu yang sebenar. Bahagia sebenar ialah orang yang sentiasa taubat pada Allah. Nak dikatakan orang yang bahagia sebenar ialah orang yang kembali pada Allah, orang yang sentiasa taubat pada Allah. Tidak akan bahagia, tidak akan gembira seseorang itu selagi tidak kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaya itu memadai dengan yang sedikit, iaitu yang kita telah sebut dah sebelum ini. Kaya yang sebenar ialah memadai yang sedikit. Hati tidak gerisau. Dia tetap cari kehidupan dunia ni, cari. Tetapi bila dah Allah Ta'ala beri sebanyak itu, maka dia bersyukur pada Allah. Dia tidak iktiraf Allah Azza wa Jalla. Itulah orang yang kaya sebenar. Itu di antaranya. Bukan semakin kaya, semakin tidak bersyukur pada Allah. Itu bukan kaya yang sebenar. Itu kaya majazi yang tidak memberi manfaat selepas mati. Itu di antaranya. Kaya yang sebenar, dia sudah bekerja, tapi rezeki yang Allah beri banyak tu, dia bersyukur pada Allah. Maka itulah dikata oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitu al-qana'atu ma la yanfaddu. Bermula qanaah itulah bersifat, iaitu sifat memadai apa yang ada itu adalah harta yang tidak akan habis buat selama-lamanya. Bukan memadai duduk diam je, duduk diam gitu, tak pergi kerja, tak pergi ni, bukan begitu. Memadai apa yang ada ini, setelah kita bekerja sungguh-sungguh, Allah bagi banyak tu, kita kembali pada Allah, bersyukur pada Allah. Itulah memadai apa yang sedikit. Itu di antaranya. Itu disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hei anak Adam, betapa engkau tamak akan ibadah serta penat perutmu dengan makanan, dan betapa tamak mengasihi akan Allah Ta'ala serta engkau kasih akan hartamu, dan betapa engkau tamak akan terang hatimu serta banyak engkau tidur, dan betapa engkau tamak pada takut akan Allah serta engkau takut akan kepapaanmu, dan betapa engkau tamak. Dan hei anak Adam, betapa engkau tamak akan ibadah serta penat perutmu dengan makanan. Jadi berarti di situ, hei anak Adam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini berkaitan hadis kursi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin takrib kita dengan Allah, semakin dekat kita dengan Allah, bukan semakin kita jauh dengan Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang musannif kita sebut dalam hadis, dalam kitab ini berkaitan hadis kursi, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, menjadi kekasih Allah, dan insya-Allah bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan letakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Fi na'ika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.